Hello, apa khabar semua calon-calon peperiksaan SPM 2020? Pada hari ini kita akan tengok bongkar rahsia teknik menjawab soalan bab penjelmaan 3. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia transformation dan tajuk ini membawa 14 markah, 2 soalan dalam kertas 1 dan 12 markah dalam kertas 2. Dan program hari ini merupakan anjuran bersama Usaha Taqwa Solution dengan Yayasan Pembangunan Pendidikan Malaysia dengan izin Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan penceramah pada hari ini ialah saya, nama saya Cikgu Raju. Okey, boleh kita pergi satu-satu? Dan pada hari ini kita akan belajar 5 perkara. Pertama, kita akan belajar kehendak sukatan pelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang kedua, apakah kehendak-kehendak dalam peperiksaan SPM? Yang ketiga, perkara-perkara yang perlu pelajar kena tahu untuk menjawab soalan dengan mudah. Yang keempat, masa yang perlu pelajar kena memperuntukkan untuk menjawab soalan ini. Dan yang kelima, kita akan buat latihan-latihan setaraf dengan peperiksaan SPM 2020. Okey, kita mula satu-satu. Yang pertama tadi saya kata adalah kehendak sukatan pelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bahagian kurikulum, penjelmaan. Penjelmaan dikata anda kena memahami menggunakan konsep gabungan 2 penjelmaan. Jangan lupa gabungan 2 penjelmaan. Dan dalam penjelmaan ini pula pelajar ada banyak benda yang kamu kena tahu. Yang pertama kamu kena tahu pembesaran. Yang kedua kamu kena tahu translasi. Yang ketiga kamu kena tahu pantulan. Dan yang keempat kamu kena tahu putaran. Ini adalah apa yang diberitahu oleh sukatan pelajaran. Dan ditambah lagi sukatan pelajaran dicerita lagi banyak. Kamu boleh go through sendiri ya. Sekarang saya ringkaskan dia. Tajuk penjelmaan transformation. Okey, kertas 1 akan keluar 2 soalan. Kertas 2 akan keluar 1 soalan yang membawa 12 markah dalam bahagian B. Selalunya soalan nombor 13. Okey. Dan apakah kehendak SPM? Nombor 1, dia kata anda mesti memahami dan menggunakan konsep gabungan 2 penjelmaan. Itu pertama. Ingat, gabungan 2 penjelmaan ya. Yang kedua, anda juga kena mengetahui menyatakan koordinat-koordinat untuk imej bagi suatu titik di bawah gabungan 2 penjelmaan. Ini selalunya akan keluar dalam bahagian A untuk kertas 2, di mana selalunya akan diberi 3 markah. Dan yang ketiga, kamu kena ketahui ialah hadkan penjelmaan setara kepada translasi, pantulan dan putaran. Anda juga kena mengetahui benda ini. Dan yang keempat, anda juga kena tahu tentang pembesaran. Di bawah pembesaran, anda kena tahu faktor skala dan juga anda kena tahu pusat pembesaran. Inilah perkara-perkara yang dikendaki oleh peperiksaan SPM. Okey, seterusnya kita akan tengok bentuk soalan. Bentuk soalan ada 2 jenis. Pertama, soalan aneka pilihan bahagian A yang membawa 2 soalan tadi itu. Dan yang kedua ialah soalan penyelesaian masalah iaitu dalam kertas 2 yang membawa 12 markah. Dan peruntukan masa yang kamu kena lakukan ialah kertas 1 setiap satu soalan 1.5 minit. So kalau 2 soalan akan mengambil masa 3 minit sahaja kamu kena ambil maksimum. Dan kertas 2 pula satu soalan yang membawa 12 markah kamu kena ambil maksimum 14 minit. So kalau kamu terlebih ambil masa kat sini, maka kamu sudah ada masalah. Okey, sambung lagi. Kita pergi kepada kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 selalunya dia akan keluar kertas 1 ni soalan nombor 10 dan nombor 11. Okey, apa dia akan tanya? Satu soalan nombor 10. Selalunya adalah soalan pembesaran di mana awak kena tahu faktor skala. Faktor skala ada formula, tak perlu hafal. Apa kamu kena buat? Kamu kena gunakan formula tu daripada MS3. MS3 maksudnya formula ini ada di muka surat 3 dalam kertas soalan. Okey, yang kedua, kamu juga kena ketahui satu soalan akan ditanya tentang penjelmaan. Penjelmaan ini adalah translasi, pantulan atau putaran. Dan ini kamu kena tahu. Inilah yang saya nak terangkan hari ini. Okey, apa yang kamu kena tahu? Contohnya, kita pergi kepada translasi. Translasi maksudnya pelajar senang je. Rupanya adalah sama dengan asalan, dengan objek.
Asalan ni namanya objek ya. Okey, kita tengok contoh. Saya ambil satu contoh. Okey, katakanlah ini adalah asalan dia. Dan dia bagi lagi translasi, dia bagi image dia. Ini image dia. Kamu tengok rupa dia, sama tak? Sama. Kalau sama, apa kena buat? Dari sini, dari A ni, dia bergerak pergi ke A ni, dia tak boleh lalu sini. Dia kena ikut tebing-tebing. Dia ikut tepi sini, lepas tu sampai sini, turun bawah sini. Okey, ini kita panggil dia, kalau mendata, kita panggil dia paksi X. Kalau menegak, kita panggil dia paksi Y. Okey, so dari sini, dia akan bergerak pergi sampai sini. Kita bilang 1, 2, 3, 4 petak di sini. Dan dia turun ke bawah sini sampai ke sini. Dan kalau kita bilang 1, 2, 3, 4, 5 petak. So kalau turun, kita panggil dia negatif 5. So kalau translasi dia senang saja. Translasi dia 4 negatif 5. X dulu baru Y. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok pantulan pula. Pantulan dia rupa dia terbalik. Okey, contoh. Di sini kamu kena juga tahu paksi pantulannya. Okey, katakan saya ambil satu contoh. Ini adalah objek dia. Dan dia bagi paksi dia. Paksi pantulan dia dah bagi kat sini. Dan dia akan pantul. Bila pantul, dia akan terbalik. Dia akan terbalik macam ini. So, macam mana saya tahu saya nak lukis di sini ke atas ke bawah? Kamu kena tengok. Kalau pantul, dia mesti sama. Dan dari sini, daripada sini, nak pergi ke paksi pantulan ni, kamu kena tengok ada berapa peta. Dan maka dia akan pantul balik sama jarak dia. Sini. Ini dipanggil dia sebagai pantulan. Okey, putaran. Pelajar, putaran banyak. Putaran ada 6 benda kamu belajar. Putaran ikut jam 90 darjah, ikut jam 180 darjah, ikut jam 270 darjah, lawan jam 90 darjah, lawan jam 180 darjah, lawan jam 270 darjah. Pelajar, memang betul itu caranya. Tetapi dalam peperiksaan SPM, kita tidak akan tanya macam itu. Kita nak bagi kamu mudah. Kita hanya akan tanya 90 darjah sahaja, sama ada ikut jam atau lawan jam. Kita tengok satu-satu ya. Okey, saya bagi contoh. Okey, katakan dia bagi paksi Y, dia bagi paksi X, dia bagi objek dia dulu, asalan dia dah bagi sini asalan dia. Dan image-nya dia bagi dekat bawah sini. Sekarang saya nak tahu, dari sini dia turun pergi sini. So kalau dari sini dia turun mari sini, maksudnya dia ikut jam. Jam bergerak macam ni pusing kan. So ini kita panggil dia ikut jam. Tetapi katakanlah image-nya saya letak di kawasan sini. So apa berlaku? Maka kita kalau dari sini nak pergi ke sini, dia adalah bertentangan dengan jam. Kita panggil dia lawan jam. Tapi di bawah tajuk ni yang paling penting adalah pusat putaran dia. Pusat putaran dia kamu kena tahu. Tapi saya ada satu cara. Apa kamu boleh buat dalam peperiksaan? Kamu memang ada banyak kertas. Kertas tu berbentuk size A4 tu. Apa kamu gunakan? Kamu ambil bucu yang sama. Kalau ini adalah bucu B. Ini bucu B. Kamu letakkan yang tu. Kertas tu kamu letak macam ni. Kamu tengok. Ini bucu dia. Ini bucu dia. Ini kertas dia. Bila kamu letakkan, kamu tengok bucu tu kena di mana. Sebab ini merupakan 90 darjah. So, maka ini akan jadi pusat putaran. Inilah benda-benda yang kamu kena tahu. Kalau kamu dah tahu benda ini pelajar, maka tajuk ini sudah selesai. Alright? So, kita nak pergi kepada soalan. Soalan pula, saya dah bagi tahu ada kertas 1, kertas 2. Okey, kita pergi kepada kertas 1 dulu. Okey, kertas 1. Kita tengok soalan. Ini dia soalan. Dia kata Raja 5 menunjukkan 2 segi 4 sama. PQRS dan KLMN dilukis pada grid segi 4 sama. Dilukis ni, ini dia satu dan lagi satu besar. Okey, yang penting di sini. PQRS ialah image. Yang besar ni dia kata image. Bagi KLMN. So, KLMN adalah objek. Di bawah suatu pembesaran pada pusat O. O adalah pusat dia. Okey, cari faktor skala. Saya dah bagi tahu kamu.
Faktor skala ni kamu tak perlu hafal. Kenapa? Sebab formulanya ada di muka surat 3. Pergi muka surat 3, kamu cari faktor skala, dia akan bagi image bahagi dengan objek. Kalau tanda macam ni, image bahagi dengan objek. Okey, sekarang kita cari image. Kita cari daripada O nak pergi ke Q. Q ni adalah image dia. Dari O nak pergi ke Q, saya bilang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 petak. So, maka image-nya adalah 6. Objek. Objek adalah yang kecil ni. So, saya kira daripada sini sampai ke L ni, saya bilang 1, 2. So, maka objeknya adalah 2. So, dia punya cerita 6 bahagi dengan 2. 6 bahagi 2, kamu dapat 3. So, itulah jawapan dia. Okay, kita tengok lagi satu contoh. Okey, dia bagi tahun lepas punya soalan. Raja 5 menunjukkan 5 tiang bendera. P, Q, R, S dan T dilukis pada grid segi 4 sama. P, Q, R, S ialah image bagi R. So, P, Q, R, S, T, P, Q, S dan T adalah image. R adalah objek. So, R ini objek. Kita bulatkan objek. So, ini semua adalah image dia. Di bawah satu pembesaran. Okey, antara berikut yang manakah benar? Yang manakah benar? Faktor skala. Senang saja. So, kita bilang sini ada berapa petak? 3. So, dia punya formula faktor skala, image bahagi dengan objek. So, kita tengok sini ada 3 petak. Sini ada 1 petak. So, kalau kita nak cari P, image adalah 1, bahagi dengan objek adalah 3. 1/3. Ada 1/3? Tak ada. P ini salah. Okey, kita pergi kepada Q. Q lah 2. 2/3. Ada 2/3? Tak ada. Okey, lepas tu kita pergi ni. 1, 2, 3, 4. So, image adalah 4. Objek adalah 3. 4/3. Ada 4/3? Ada. So, jawapannya adalah C. Tak payahlah yang kamu tengok yang ini sebab 5/3 memang tak ada. Okey, siap. Okey, kita tengok satu lagi. Pelajar, kamu kena tahu penjelmaan ada 2 jenis. Ini soalan SPM 2015. 99% pelajar tak tahu jawab soalan ini. So, di sini saya nak bagi tahu kamu. Penjelmaan ada 2 jenis. Tapi masih lagi dia kata faktor skala. Faktor skala formulanya sama je. Image bahagi dengan objek. Tapi di sini jawapan dia bagi negatif dengan positif. So, ingat. Penjelmaan ada 2 jenis. Satu kita panggil penjelmaan positif dan satu lagi kita panggil penjelmaan negatif. Penjelmaan negatif ni kadang-kadang kita akan sebut penjelmaan songsangan atau penjelmaan terbalik atau kita panggil penjelmaan tonggeng. Okey, mana-mana satulah. Okey, saya nak bagi tahu macam mana kita nak kesan dia positif atau negatif. Okey, saya ambil penjelmaan positif. Katakan ada image, ada objek. So, di sini yang memainkan peranan penting adalah pusat dia. Pusat pembesaran dia ada di mana? Jika pusat pembesaran ada di hadapan ataupun ada di belakang, kita namakan dia penjelmaan positif. Tetapi kalau penjelmaan negatif pula pelajar, image ada di sini, objek ada di sini, maka pusat pembesaran akan berada di tengah. Kenapa saya kata tengah ni sebagai negatif? Contoh, kalau saya namakan ini bucu ni A, dia lalu melalui pusat ni, Okey, sekejap ya. Dia lalu melalui pusat ni, dia akan turun bawah. A di atas akan pergi ke bawah, terbalik songsang. Songsang tonggeng kita panggil. Faham tak pelajar? So, kalau pusat tu ada di tengah-tengah, kita panggil dia negatif. Okey, di sini image, ini dia. Objek, ini dia. Dan kita kena cari mana pusat pembesaran. Pusat pembesaran ini dia. Sekarang saya nak tanya. Pusat pembesaran berada di tengah-tengah antara image dengan objek. Maka kita namakan dia penjelmaan negatif. So, maka di sini jawapan B dengan D dah salah. Tinggal A dengan C sahaja. So, kita gunakan formula. So, faktor skala image bahagi objek. Image adalah 2 cm. Objek adalah 2 meter. Meter, sentimeter. Tukar meter kepada sentimeter. So, 2 cm image bahagi dengan 2 kali 100 cm. Sebab 1 meter sama dengan 100 cm. So, 2 bahagi 200.
So, kamu akan dapat jawapan 1/100 dan dia adalah negatif sebab pusatnya ada di tengah-tengah, maka jawapannya adalah A. Ini kamu kena jaga-jaga. So, tahun ini boleh juga ditanya. Pusat pembesaran ada di tengah-tengah antara image dengan objek. Okey, lagi kita tengok satu lagi. Satu lagi contoh. Di bawah satu pembesaran, luas satu objek ialah 4 pi cm persegi dan luas image adalah 16 pi cm persegi. Cari faktor skala pembesaran itu. Faktor skala senang je formula dia. Formula dia faktor skala ialah image bahagi dengan objek. Dan di sini 99% pelajar buat salah. Apa salah mereka? Mereka ambil ini image 16 bahagi dengan objek 4, dia dapat 4, dia terus letak jawapan A. Salah. Ingat, apa yang kamu kena tahu di sini? Kalau nak cari faktor skala, faktor skala ni pelajar, apa kamu kena buat ialah kamu kena ambil sisi dia, panjang sisi dia. Kalau dia bagi luas di sini, kalau dia bagi luas, maka formula ini saya kena tukarkan kepada punca kuasa 2 macam ini. Image bahagi objek. So, sekarang saya ambil punca kuasa 2, 16 pi bahagi dengan 4 pi. Pi dengan pi potong, bye-bye. 16 bahagi dengan 4. Kau dapat punca kuasa 2, 4. Jawapannya 2, itulah jawapan dia. Inilah yang kamu kena ketahui di bawah tajuk ini. Okey, so dengan ini, maka kita dah siap soalan nombor 10. Ada lagi tak soalan nombor 10? Kita tengok. Okey, soalan nombor 10 habis. Soalan nombor 11 adalah berkenaan dengan pantulan, putaran dan juga translasi. So, kita tengok satu-satu. Di sini apa dikata? Rajana menunjukkan 5 titik diplot pada atas satah Cartesian. Okay, antara titik A, B, C, D yang manakah merupakan image bagi titik M di bawah satu putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 32. Very simple. So, sekarang pusatnya apa? 32. Ini 3, ini 2. Ini pusat dia. Okey, sebelum itu pelajar, saya nak bagi tahu. Dia kata 9, mesti dia akan cakap 90 darjah. You tahu tak satu cara yang paling mudah untuk cari 90 darjah? Saya bagi tahu kamu ya. Tengok. Kalaulah dia bagi 3, 2. Pergerakan dia 3x, 2y. Ini x, ini y. Apabila dia 90 darjah, dia akan terbalik. Dia akan jadi 2, 3. So, dia terbalik saja. Okey, kalau dia bagi 5, 1 contohnya. Kalau dia putar pada 90 darjah, ikut jam, lawan jam sama saja. So, bila dia putar, dia terbalik. Jadi apa? 1, 3. Okey, bagi soalan ini pula, dia kata pusatnya 3, 2. 3, 2. Ini pusat dia. Dari sini nak pergi ke M, pergerakan dia kita tengok. Dari sini, saya kena bergerak sampai ke sini. Betul tak? So, maka dia ada berapa petak? 3. Dan dari sini, saya kena bergerak naik ke atas. Berapa petak? 1. So, maka di sini dia akan jadi 3, 1. Bila dia bergerak 90 darjah, dia akan jadi apa? 1, 3. Very simple. Dan dia kata lawan arah jam. Lawan arah jam. Dia akan ke bawah ke atau ke atas? Dia akan ke atas. Barulah kita panggil dia 90 darjah lawan arah jam. Dia akan naik ke atas. Sebab jam berpusing macam ini. Ini dia terbalik. So, terbalik lawan arah jam. Okay, apa saya buat? Saya kena bergerak 1 kepada X adalah 1. Saya bergerak dari sini pergi sebelah sini 1. Ini dia. Lepas tu bergerak 3 atas. 3 ialah Y. Bergerak 3. 1, 2, 3. Ini adalah dan jawapannya adalah B. Habis. Kalau dia bagi lagi satu contoh macam ni. Dia kata rajah 4 garis OA ialah image. OA ialah image bagi garis OB. Image. Maksudnya ini adalah tajuk apa? Pantulan. Ini adalah paksi pantulan. Dia pantul dari sini pergi ke sana. Apa bukti dia? Dari sini kita bilang 1, 2, 3, 4. 4 petak. Dan dari sini 1, 2, 3, 4. 4 petak. So, dia pantul pada kadar yang sama. So, maka sekarang dia kata, nyatakan koordinat bagi titik M di bawah pantulan yang sama.
So M dia akan pantul melalui paksi X ni, garisan paksi X. So dari sini saya bilang 1, 2 petak. Dari sini maka dia akan pantul lagi 2 petak ke bawah sini. So maka ini merupakan jawapan dia. X adalah 4 dan Y adalah negatif 2. X adalah 4, Y adalah negatif 2. So maka dengan ini sudah siap kertas 1. Sekarang kita pergi ke kertas 2 pula. Kertas 2 membawa 12 markah di mana pelajar memang ada masalah besar. Dan kita akan tengok satu-satu. Okey, kita tengok satu soalan. Soalan yang paling mudah. Pelajar 13.1 menunjukkan titik E. Titik E. Dan satu garis lurus X sama dengan 1. Yang dilukis pada suatu kata Cartesian. Okey, dia bagi. Ini dia. Penjelmaan T ialah satu translasi 3 negatif 5. X dengan Y ya. Penjelmaan P pula ialah pantulan pada garisan X sama dengan negatif 1. Dia pun dah bagi dah. X sama dengan negatif 1. Ini dia. Ini garisan ni. Dah bagi. Okay, nyatakan koordinat bagi imej bagi titik E di bawah setiap penjelmaan berikut. So, T dia kata. T ialah translasi. Kalau translasi senang. Okey, mula-mula titik E. Kita tengok koordinat titik E. Titik E ialah ini. Koordinatnya adalah X adalah negatif 3. Y adalah 3. Okey, so X adalah 3. Dan dia kata translasi dia bergerak 3. So kalau X adalah 3, dia adalah langkah kanan 3. Dan Y adalah negatif 5. Dia akan turun dari sini pergi 5 petak sampai ke sini. So maka kita dah tahu jawapannya adalah di sini. X adalah 0, Y adalah negatif 2. So macam ni. E sama dengan negatif 3, 3 yang ini. Dan T adalah 0, negatif 2. Kalau kamu kata, cikgu, kalau saya tak lukis ni, boleh tak saya buat? Senang je. Kalau translasi tak ada masalah, kamu ambil yang ini, tambah dengan dia, kamu akan dapat jawapan dia. Negatif 3 tambah 3 dapat 0. 3 tambah dengan negatif 5, kamu dapat negatif 2. Habis. Faham dah? Okey, itu nombor 1. Satu markah kamu dah dapat. Kita buang dia. Kita pergi lagi 1. Sekarang TP. So, kamu kena ambil yang belakang dulu ya. Kamu kena kira yang belakang. P ialah apa? P ialah pantulan pada garisan X sama dengan negatif 1. Ini dia garisan dia. Maka dari sini dia akan bergerak sampai ke garisan pantulan di sini. Ada berapa petak di sini? 2. Maka dia pantul lagi 2 petak pergi ke sini. Sampai sini. So, ini merupakan titik P. Kalau nak tahu koordinat dia, X adalah 1 dan Y adalah 3. So, maka saya buat yang pertama. E sama dengan negatif 3, 3. Dari sini dia pantul. Dia pergi kepada 1, 3. Dan lepas P, barulah saya kena pergi cari T. T ialah tak ada masalah. Kalau kamu nak lukis pun boleh. Okey, dia kata bergerak berapa tempat lagi? 3. Bergerak ke kanan. Dari sini dia bergerak lagi 3. 1, 2, 3 sampai sini. Lepas tu dia akan turun 5 petak lagi. Dia turun dari sini. Dia akan turun 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5. Dia dah sampai ke sini dah. Ini merupakan titik apa? T. So kalau nak tahu koordinatnya, X adalah 4. Y adalah negatif 2. So pergi lagi kepada T. X adalah 4, Y adalah negatif 2. Maka dengan ni dah siap, dah dapat 3 markah. Ini mudah sikit. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua, yang bahagian 2 ni. Pelajar 13.2 menunjukkan segitiga OAB, OXY dan BQ di atas sata Cartesian. Okey, OXY adalah image. OXY. Okey, yang besar ni adalah image. Bagi BPQ. Ini adalah objek. Di bawah gabungan penjelmaan XY. Hitung selengkapnya penjelmaan. Okay, very simple. Pertama, Y. So, pertama ini selalunya dia boleh jadi pantulan, putaran atau translasi. Sekarang very simple. Apa yang kita buat? Dari sini, dia putar pergi ke sini. So, kalau saya putar, dia dah masuk dalam kawasan ini dah. Saya putar. So, dari sini dia putar pergi sini.
So, bila putar pergi sini ikut jam ke lawan jam. Jam bergerak macam mana? Jam pusing kan? So, dia adalah ikut jam. Okey, pertama kita dah tahu dia adalah putaran ikut jam. Tapi kita kena tahu berapa darjah. Macam mana kita nak tahu berapa darjah? Kita ambil kertas A4. Kita buang dia dulu. Kita ambil kertas A4. Kita letak. Kita dapati 90 darjah. So, 90 darjah. So, kamu dah tahu putaran 90 darjah ikut jam. Yang ketiga kamu kena tahu ialah pusat. Pusat dia. Pusatnya adalah di P. So, dari P lah dia putar pergi sana. P. Pusatnya adalah di B. Dan kalau nak tahu koordinat, 6 dengan 2. So, kamu punya jawapan akan jadi macam ini. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat di B. Ataupun nak letak dia punya koordinat pun boleh 6, 2. Okey, pertama sudah. Yang kedua, mesti pembesaran. Mesti pembesaran. Sama ada dikecil ke apa, tak ada pengkecilan. Semua pembesaran saja. So, kamu kena letak pembesaran. Nombor 2, pembesaran. Di sini kamu kena tahu dua perkara. Pembesaran. Yang kedua, kamu kena tahu ialah faktor skala. Yang ketiga, kamu kena tahu pusat pembesaran. Okey, kalau nak tahu faktor skala, formula faktor skala ialah imej bahagi dengan objek. Okey, kalau imej. Imej ialah yang besar ni. Yang besar ni imej. So, kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petak. Imejnya 10 petak. Objek ialah yang kecil. 1, 2, 3, 4. So, maka imej bagi objek ialah 10 bahagi dengan 4. 10 bahagi 4. So, kamu akan dapat 2,5. Sekarang kamu dah dapat pertama pembesaran dah tahu. Yang kedua kamu tahu faktor skala ialah 2.5. Dan yang ketiga kamu kena tahu pusat pembesaran. So, ini adalah pusat pembesaran dia. Dari sinilah dia jadi besar. Tempatnya sama. So, okey. So, pusat pembesaran ialah di sini. Apa ni? 0,0. Atau kamu boleh kata asalan. So, yang kedua pembesaran, faktor skala adalah 2.5. Di pusat 0,0. Kalau kamu tak nak tulis 0,0, pusat asalan pun kita bagi betul juga. So, di sini 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah, 5 markah dan 6 markah. Kamu dah dapat 6 markah di sini. Yang tadi A tadi tu 3 markah. So, 6 campur 3 dah 9. Maka baki tinggal 3 markah lagi. Inilah dia. Diberi luas OXY ialah 52.4 unit persegi. Hitung luas dalam unit persegi kawasan yang berlorek. Ke OXY. OXY ialah image. Dia dah bagi image. Tapi ini pelajar, kamu kena balik ke muka surat 3 juga. Cari formula. Formula di muka surat 3 dia bagi macam ini. Luas image sama dengan K kuasa 2. K ini apa? K ini adalah faktor skala kali dengan luas objek. Tapi di sini dia bagi kita apa? Luas image dia dah bagi. Image dia dah bagi. Ini kita dah tahu. Tapi luas objek yang kita tak tahu. So, kita kena cari luas objek dulu. Kenapa kita nak cari luas objek? Sebab ambil luas image, tolak dengan luas objek, barulah dapat kawasan berlorek. Betul tak? Okey. So, apa saya buat? Saya gantikan saja. Luas image adalah 52.4 sama dengan K adalah faktor skala 2.5 kuasa 2 kali dengan ni. So, kamu buat macam ini. Kamu ini kalikan, kamu dapat ini. So, sekarang nak cari luas objek. Ini bahagi dengan dia. So, kamu akan dapat luas objek ialah 8.384 cm persegi. Dah dapat objek. Sekarang kita nak cari kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek adalah luas image. Luas image ialah 52.4 cm persegi. Tolak luas objek. Dan kamu dapat jawapannya 44.016 cm persegi. Di sini kamu dapat 3 markah lagi. Ini satu contoh. Kita tengok contoh lagi satu. Soalan nombor 13 juga. Raja 13.1 menunjukkan K adalah 56. K ni 56. Dia dah bagi tahu dah. Ditanda pada sata katis. Okey. Penjelmaan T ialah satu translasi
Negatif 3, 2. Negatif 3 ialah X, Y ialah 2. Penjelmaan P ialah satu pantulan pada garisan Y sama dengan 5. Okey. Y sama dengan 5. Dia dah bagi tahu. Nyatakan koordinat imej bagi titik K di bawah penjelmaan berikut. Dia minta P dulu. So, P ialah apa? Pada garisan Y sama dengan 5. So, mula-mula kita lukiskan Y sama dengan 5. Saya lukiskan Y sama dengan 5. So, maka dari sini, dia akan pantul melalui garisan ini. So, dari sini pergi sampai sini, kamu dapati satu petak. Maka dia pun turun bawa satu petak. So, maka kita akan dapat P sama dengan apa? P sama dengan, ini adalah apa? 5. Dan ini adalah berapa? 4. So, itulah dia. So, K pergi ke P, 5, 4. Seterusnya diminta PT. So, kita kena cari yang belakang dulu. T. T ialah apa? Translasi. Translasi, kalau kamu nak lukis pun boleh. Kamu tambahkan saja daripada sini pun boleh juga. Okey, tak apa. Kita belajar lukis dulu. Okey, daripada sini, dia akan bergerak negatif 3. Negatif 3, dia pergi ke sebelah kiri. 1, 2, 3. Dia dah sampai sini. Lepas tu 2. 2 dia naik atas. 1, 2 dia naik atas sampai sini. So, ini merupakan T. So, kalau saya nak letakkan T, koordinat T dia apa? X ialah berapa? 2. Y adalah berapa? 8. So, saya letak K sama dengan 5, 6. Pergi ke T adalah 2, 8. Kalau kamu kata, cikgu, saya tak nak lukis, saya nak terus saja buat, boleh. 5 tolak 3 dapat 2. 6 tambah 2 dapat 8. Senang saja. Okey, sekarang saya nak pergi kepada P. P adalah pantulan pada garisan Y sama dengan 5. Okey, saya lukiskan garisan Y sama dengan 5. Sekarang dari sini dia akan turun sampai ke garisan ni. Saya bilang 1, 2, 3. Maka dari sini dia kena turun lagi 3. 1, 2, 3. Dia dah sampai ke sini dah. So, ini merupakan P. So, kalau kamu nak tanya koordinat dia berapa? 2, 2. So, pergi terus kepada 2, 2. So, selesai sudah 3 markah untuk kamu. Di sini dia bagi 1 markah. Dia bagi 1 markah di sini. 2 markah, 3 markah. Okey, kita pergi ke bahagian B. Raja menunjukkan sisi 4 DEFG, HJLQ dan ABCQ dilukis pada satah. Okey. Dia bagi di sini ABCQ. ABCQ adalah image. Yang besar ni adalah image. Bagi DEFG. Ini adalah objek. Di bawah gabungan penjelmaan MN. Huraikan selengkapnya penjelmaan N. Yang pertama ni saya dah kata apa? Sama ada dia jadi pantulan, putaran atau translasi. Very simple. Sekarang daripada sini dia pergi ke sini. Daripada sini dia pergi ke sini. Adakah rupanya sama? Tidak. Adakah rupanya terbalik? Tidak. So, tak sama dan dia tak terbalik, maka dia adalah putaran. So, maka dari sini dia putar pergi ke sini. Dari sini dia putar pergi ke sini. Maka ini merupakan ikut jam atau lawan jam. Lawan jam. Pandai kau. Okey. Satu sudah. Lawan jam sudah tahu. So, kamu tahu ini adalah putaran. Satu. Lawan jam. Dan berapa darjah. Itu kita kena tahu. Tapi kamu tak payah tahu pun sudah tahulah. Putaran ni selalunya 90 darjah saja. Lepas tu yang ketiga kita kena cari pusat putaran. Okey, pusat putaran saya ambil kertas A4. Saya ambil kertas yang dia bagi, kertas jawapan yang dia bagi, kita angkat, kita letak pada bucu dia, sebab ini dengan ini sama. Bucu dia kita buat garisan, tengok di mana kena. Ini dia kena. Sebab ini adalah 90 darjah, ini dia. So, maka ini akan menjadi pusat. Pusatnya adalah berapa? 2 dan apa? 5. So, ada 3 perkara. N adalah apa? Putaran. Putaran ikut apa? Lawan jam.
lawan jam berapa darjah? 90 darjah. Di pusat mana? Pusat ialah X2, Y adalah berapa? 5. Itulah dia. Putaran 90 darjah ikut lawan arah jam pada pusat 25. Okey, sekarang kita buang dia. Kita pergi kepada buang semua tu. Kita pergi kepada M. M adalah pembesaran. Seperti kamu semua tahu, pembesaran. Satu, kalau pembesaran. Yang kedua, kamu kena cari faktor skala. Faktor skala lepas tu pusat pembesaran. Okey, kalau kita nak cari faktor skala, formula faktor skala seperti kamu semua tahu adalah image bahagi dengan objek. So, yang ini besar ni image. So, apa saya buat? Saya bilang ada berapa petak di sini. Ini garisan dia ada berapa petak? 2. So, image-nya 2. Objek berapa kotak sini? 1. So, image-nya 2 bahagi objek 1. So, kamu dapat faktor skala 2. So, kamu dah tahu faktor skala. Sekarang kita nak cari pusat dia. Pusat dia adalah pembesaran bermula dari sini. Dia pergi ke sana. Dia pergi ke sini. So, ini merupakan pusat pembesaran dia. Dan apakah koordinatnya? Apakah koordinatnya? Kita turun bawah sini. X adalah 3 dan dia pergi sini pula. Y adalah 6. So, di sini apa 3 perkara? Pertama, dia adalah pembesaran. Yang kedua, faktor skalanya berapa? Faktor skalanya berapa? 2. Dan pusatnya mana? Pusatnya adalah 3, 6. So, kamu kena buat macam ni. Pembesaran, faktor skala 2 di pusat 3, 6. So, kamu dapat di sini berapa markah? 1, 2, 3 markah. 1, 2, 3 markah. So, 3 campur 3, 6 markah kamu dah dapat. Memang mudah. Okay, next. Kita pergi kepada C. Diberi bahawa segi 4 DEF mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 16 cm persegi. So, DEFG ini. Ini adalah apa tadi? Objek. Objek adalah 16. Okay, very good. Cari kawasan berlorek. So, image ialah besar ni. Semua ni tolak objek, kamu dapatlah kawasan berlorek. So, mula-mula kita cari luas image. K adalah faktor skala 2 kuasa 2 kali luas image, dia dah bagi kita 16. So, luas image sama dengan 2 kuasa 2 kali dengan 16. Lepas tu tolak dengan yang ini, barulah dapat kawasan berlorek. So, kamu akan dapat 64 tolak 16. Kamu akan dapat jawapannya 48. 3 markah di sini. Okey pelajar, kita pergi satu lagi soalan. Soalan nombor 3. Baik, apa dia kata? Penjelmaan J adalah suatu pantulan pada garisan, garis lurus X sama dengan D. Okey, so dia kata D. So dia kata pantulan ya, jangan lupa. Penjelmaan K adalah satu putaran 90 darjah lawan arah jam. Jangan lupa lawan arah jam pada pusat negatif 3, 2. Penjelmaan M adalah satu translasi. Ini X, ini Y. Okey, dia kata titik 15 dan 2 adalah image bagi titik 5 dan 2 di bawah penjelmaan J. Nyatakan nilai D. Okey, J adalah pantulan. Pantulan pada garis lurus, garis lurus, garis lurus X sama dengan D ya. So di sini Y ni dia kata sama. Y dia kata sama. Yang tak sama adalah X. So di sinilah kita kena cari titik tengah. Macam mana nak cari titik tengah? Sebab pantul pada tengah-tengah. So apa macam mana nak cari? Ambil ini tambah dengan dia bagi 2. So jawapannya 15 tambah 5 bagi 2 dapat 10. So, X sama dengan 10. Okey. Yang kedua. Nyatakan koordinat bagi titik 1-1 di bawah setiap penjelmaan berikut. M. M adalah apa? Translasi. Translasi saya dah cakap senang saja. Apa kita buat? Ini dengan ini kita tambah saja. Okey, tengok saya tunjukkan. Okey, A adalah ini dia. 1-1. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke M. M adalah apa? Translasi. Saya kata tambah 1 tambah negatif 1 jadi 0. 1 tambah 9 jadi 10. So itu jawapan dia. Okey, sekarang yang kedua. MK. Kalau dia kata MK, saya kena cari K dulu. Nak cari K,
K dia kata apa? Putaran lawan arah jam pada pusat 32. So, apa saya buat? Saya lukiskan supaya senang untuk kamu faham. Saya letakkan ini asalan dia. Dan saya letakkan ini dia punya pusat. Pusatnya adalah 32. Dan saya tengok dari sini dia bergerak sampai sini berapa. Okey, dari sini turun bawah 1. Dan dari sini pergi sini dapat 4. X adalah 4. Y adalah 1. Saya buat di sini X adalah 4. Y adalah 1. Saya dah kata apabila dia putar 90 darjah lawan jam ke ikut jam sama. Saya kata ini kena apa? Terbalik. So, dia jadi 1, 4. So, maka apa saya kena buat? Dari sini, dia akan bergerak satu tempat. Dan dia kata oleh kerana lawan jam, dia akan pusing sebelah sini. Maka dari sini, dia akan bergerak sini 1. So, daripada negatif 3, bergerak 1 jadi negatif 2 sudah. Dan dia naik ke atas. Daripada 2, dia naik atas 4. So, 4 campur 2 dah jadi 6. So, dia akan jadi negatif 2, 6. Itu adalah untuk kita nak cari apa? K. Itu dia. K sama dengan 1 pergi kepada negatif 2, 6. Sekarang kita nak cari apa? M. Dari sini kita nak pergi cari M. M adalah apa? Translasi tak ada masalah. Kita tambah saja. Negatif 2 tambah negatif 1 akan jadi negatif 3. 6 tambah dengan 9. Kamu dapat 15. Maka M adalah negatif 3, 15. Selesai sudah 4 markah. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian B. Raja di bawah menunjukkan 3 pentagon tak sekata F, G, H, I, J, M, N, P, Q, R dan S, T, U, V, R dilukis pada suatu sata katis. Okey, dia bagi ini gambar dia. Pentagon tak sekata S, T, U, V, R yang kecil ni adalah image. Oh, image-nya kecil. Kalau kecil dia mesti kurang daripada 1. Bagi pentagon tak sekata F, G, H, I, J. Ini adalah objek. So, ini sama lebih kurang sama ya. Di bawah gabungan penjelmaan E, D. Huraikan selengkapnya penjelmaan. Okey, mula-mula D. Yang mula-mula ni sama ada dia jadi translasi, pantulan ataupun putaran. Okey, pertama translasi. Kalau translasi, gambar dia mesti sama. Adakah dia sama, rupa dia sama? Tidak. Oh, so maka dia bukan translasi. Yang kedua pantulan. Pantulan gambar dia mesti terbalik. Terbalik tak? Ya, terbalik. So kalau terbalik, kita dah tahu dia adalah pantulan. Yang kedua, di bawah pantulan ada 2 benda saja. Pertama pantulan, yang kedua awak kena tahu paksi pantulan. So nak tahu paksi pantulan, daripada sini saya tengok 2 bucu ni dekat-dekat dan saya tengok ada berapa petak di sini 2. Kalau 2 petak, tengah-tengah dia mana? Tengah-tengah inilah dia. So, kita panggil ini sebagai paksi pantulan. Paksi pantulan pada garisan apa? X sama dengan apa? Negatif 1. So, jawapannya senang. Pantulan pada garisan X sama dengan 1. Itu dia. Pantulan pada garisan X sama dengan 1. Dah dapat 1 markah. Yang kedua, kita nak cari E. Nak cari E ni. E ni pembesaran. Walaupun dia kecil, jangan tulis pengecilan. Dia mesti pembesaran. Pembesaran ni ada 2 lagi perkara yang kamu kena tahu sebab dia bagi 3 markah. Bila kau sebut je pembesaran, 1 markah. Yang kedua, kamu kena bagi tahu faktor skala, lagi 1 markah. Yang ketiga, kamu kena bagi tahu pusat pembesaran, lagi 1 markah. Okey, mula-mula. Kalau kita nak cari faktor skala, formula faktor skala adalah image bahagi dengan objek. Okey, so kita tahu yang kecil ni image. Daripada R sampai sini tengok ada berapa kotak? 1, 2, 3. Image-nya 3. Objek daripada sini sampai sini. Sebab dia M kan? Sampai sini. So bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maka objeknya adalah 6 petak. Image-nya 3 petak. So image 3, objek 6. Kita bahagi 3 bahagi 6. Kita dapat faktor skala adalah 1/2. Okey, kita dah tahu pembesaran, kita dah tahu faktor skala. Yang terakhir kita kena tahu pusat pembesaran dia. Okey, pusat pembesaran kalau kamu perhatikan di sini R ke S, R ke M, tengok dia berlalu benda yang sama. R ke V, R ke Q sama. Sama je. So maka ini merupakan pusat pembesaran dia. Kita kena bagi tahu dia punya koordinat. Koordinat X adalah berapa? 4. Y adalah berapa? 2.
So, maka yang seterusnya, E adalah pembesaran. Faktor skala adalah 1/2 di pusat. R sama dengan 4 dan 2. Itulah dia. Dan yang ketiga, diberi bahawa pentagon tak sekata mewakili kawasan berkeluasan 25.7. STUVR. STVUR. Yang ini yang kecil ni, ini kecil ni. Yang kecil ni adalah apa tadi? Yang kecil ni adalah apa? Objek. Objek ke image? Image. Yang kecil ni image. Okey, sebab dia pun bagi tahu. Image kan? Okey, cari kawasan berlorek. So, apa saya nak buat? Saya kena ambil yang besar ni, tolak yang kecil ni. Dah dapat kawasan berlorek. So, apa saya buat? Saya selesaikan. Saya gunakan formula. Luas image sama dengan K kuasa 2 tolak objek. So, image kita dah tahu 25.7. So, kita letakkan 25.7 cm sama dengan 1/2 kali dengan ni. So, kamu akan dapat 25. Luas objek bahagi dengan 4. Ini 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. So, 1/4 ya. So, ini darab dengan dia. Darab silang. So, objek adalah sama dengan 102.8. So, sekarang objek tolak dengan ini. Dapatlah kawasan berlorek. So, kawasan berlorek sama dengan 102.8 cm persegi. Tolak dengan image-nya adalah 25.7. So, kamu akan dapat jawapan 77.1 cm persegi. Faham tak pelajar? Itulah yang dimaksudkan dengan penjelmaan. Mudahnya. Pelajar, kita dah belajar lebih kurang banyak soalan tentang tajuk ni. Dan saya minta kamu semua, kalau ada soalan tahun-tahun lepas ke, atau percubaan negeri mana-mana ke, bila-bila tahun ke kamu ambil, kamu cuba. Okey pelajar, seperti biasa, untuk mendapatkan lebih banyak lagi video-video yang akan datang, saya nak bagaimana nak mendaftar. Saya nak kamu semua sila pergi ke Facebook saya, Tips SPM 2020 Matematik. Kalau Facebook tak ada, kamu terus pergi kepada YouTube Tips Matematik SPM 2020 Cikgu Raju. Di sana sudah ada lebih kurang 4 video untuk kamu. Kamu boleh tonton semua tu. Dan selepas tonton, tolong like dia. Tolong subscribe dia. Supaya nanti dari masa ke masa bila saya bagi, kamu akan alert. Kamu akan tahu bahawa ada video baru. Faham tak belajar? So, jumpa lagi. Bye-bye.